Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Apa khabar semua? Sehat tak? Alhamdulillah sehat. Ada yang tak datang ke? Tak ada? Semua datang Alhamdulillah bagus semua. Cikgu harap tak ada yang sakit-sakit tau. Sekarang ni musim kena berjaga-jaga, selalu basuh tangan, patuhi SOP, jarak 1 meter. Sebab negara kita kan tengah dilanda COVID. So, COVID kan belum habis. Jaga diri semua tau. Okey anak-anak, nampak tak apa yang cikgu bawa ni? Nampak? Okey, ni apa? Kain batik ataupun biasa kat rumah orang mak-mak panggil kain sarung. Betul tak? Okey, biasa tengok tak? Mak-mak awak pakai semua? Nampak? Okey, bagus kalau kenal. Okey, nak tahu tak kenapa cikgu bawa ni? Tak tahu? Okey, cikgu bawa ni untuk berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini. Okey, tajuk apa yang cikgu cakap minggu lepas? Kita akan belajar tajuk apa hari ini? Betul, insyirah seni batik. Okey. Cuba tengok kat kain sarung ni. Dia ada apa? Apa yang awak nampak dekat kain batik ni? Okey, satu, warna. Dia ada warna merah, kuning, hitam. Okey, yang kedua? Dia bentuk. Nampak tak? Ni adalah bentuk segitiga, bentuk segi 4, garis panjang. Ni segi segi 4. Betul tak? Okey. Selain daripada tu, apa yang awak nampak? Selain daripada benda-benda tu, apa lagi awak nampak kat sini? Kita ada bunga. Nampak tak corak? Okey. Awak semua nampak tak corak-corak kat sini? Dia ada corak macam bunga-bunga. Okey, sini macam bunga-bunga. Dia ada juga corak geometri. Orang panggil geometri. Okey. Boleh nampak? Okey. Jom kita belajar topik kita pada hari ini iaitu seni batik. Okey, batik ni merupakan salah satu jenis tekstil yang sangat popular di Malaysia dan menjadi antara sumber warisan yang terindah yang perlu kita hargai. Negeri yang biasa kita menjadi perintis kraf batik ini ialah Kelantan dan Terengganu. Biasa kan? Awak biasa tengok di Kelantan dan Terengganu banyak batik ni kan? Okey. Namun, batik kini semakin berkembang dan diusahakan oleh ramai penguasa di seluruh negara. Kalau dulu, batik ni banyak digunakan pada kain sarung, contohnya macam ni. Tapi sekarang ni kita boleh tengok banyak sangat. Biasa batik ni kita boleh tengok di sarung bantal, beg, baju. Ada juga yang buat baju kan? Okey. Batik sekarang ni ramai peminat fashion, antaranya yang peminat fashion kerana motif dan warnanya yang eksklusif. Keindahan kraf tradisional ini boleh dilihat dari sudut kreativiti dan kehalusan penghasilan motifnya yang sangat unik. Susunan motif yang dihasilkan dengan memaparkan nilai estetika dan memaparkan nilai etika dan estetik yang sangat tinggi. Okey, batik ni kita dihasilkan melalui proses melilin dan mewarnakan kain putih. Proses pewarnaan lazimnya dibuat secara sapuan atau pencelupan. Kita ada beberapa teknik tertentu untuk digunakan untuk menghalau resis ataupun dipanggil warna ni bercampur pada bahagian. Contoh ni kan, warna pink kita tak akan bercampur dengan warna hitam. Okey, salah satu teknik mencorak atau melakar pada tekstil adalah dengan menggunakan lilin. Kita boleh mencorak dengan motif ni menggunakan lilin. Lilin ni berfungsi sebagai untuk menghalang warna daripada bercampur antara satu sama lain. Kraf batik juga menggunakan gabungan bahasa seni visual seperti irama dan pergerakan, kepelbagaian, penegasan, harmoni, motif yang seimbang serta pemilihan warna yang menarik. Kesempurnaan seni batik boleh dinilai daripada ketepatan cantuman garisan lilin dan ketelitian dalam sapuan warna. Okey, faham tak apa yang cikgu sampaikan? Okey, kita boleh tengok di teliti ni. Kita kalau macam lilin, kita boleh tengok ketelitian lilin agar tidak bercampur. Contohnya kita boleh melukis, kita cantik batik tu kan.
kita untuk menghalang lah. Lilin tu kita untuk menghalang daripada warna kuning bercampur dengan warna hitam. Okey, nampak tak? Dia punya kehalusan seni kehalusan menggunakan lilin. Okey. Seterusnya kita pergi kepada ciri-ciri batik. Yang pertama, kepelbagaian warna menghasilkan corak batik pelangi yang menarik. Penggunaan warna yang kontra menimbulkan lagi keindahan batik. Teknik ikatan yang digunakan akan menghasilkan kesan irama dan pergerakan. Okey. Yang kedua, penggayaan motif yang berulang menimbulkan kesan harmoni yang menarik. Penggunaan rupa corak yang seimbang juga menimbulkan keindahan seni batik. Okey, ciri yang ketiga ialah terdapat prinsip penegasan pada bahagian tertentu batik. Contohnya penegasan kain sarung terdapat pada bahagian kepala kain. Yang keempat ialah jalinan pada batik lukis menimbulkan kesan irama dan pergerakan. Begitu juga dengan bahagian daun dan batang yang dilukis akan meliuk serta menjalar. Jalinan ini mempamerkan kelembutan dan kehalusan seni batik. Kepelbagaian motif dan warna yang digunakan menghasilkan kesan yang menarik. Kalau kat sini kita boleh tengok jalinan yang meliuk. Cuba tengok okey. Contoh ni. Dia macam meliuk tapi tak menjalar sebab pada corak ni tak ada yang kesan yang menjalar. Okey, boleh faham? Terusnya ialah motif-motif batik. Yang pertama ialah motif flora. Unsur flora yang menjadi motif batik seperti bunga, daun, ranting, putik dan kuntum bunga. Motif-motif ini digunakan secara tunggal, menjalar atau berterabung. Motif flora pada batik sarung disusun secara mendatar. Motif pucuk rebung digunakan untuk menghiasi bahagian kepala kain sarung. Okey, yang pertama motif antara contoh motif flora, pucuk daun rebung, daun Siti Fatimah, bunga teratai, pohon ara, bunga mawar dan bunga telopok. Yang kedua ialah motif fauna. Unsur fauna terdiri daripada motif serangga dan haiwan. Contoh motif ialah burung, ayam, kupu-kupu, sayap burung garuda dan siput. Okey. Yang ketiga ialah motif geometri. Unsur geometri terhasil daripada bentuk-bentuk geometri yang disusun dengan pelbagai cara untuk menghasilkan motif, variasi motif. Yang pertama ialah banji, swastika, kawung, jalur, kelong dan pinggir awan persegi. Okey, ini sebagai contoh cikgu tunjuk adalah motif geometri. Yang keempat pula ialah motif abstrak. Unsur abstrak pula menunjukkan pelbagai unsur flora, fauna dan geometri yang digayakan dan diolah menjadi motif abstrak yang menarik. Sebagai contoh, motif megamendung, jari ikan, awan dan abur. Okey, yang kelima ialah motif terakhir iaitu motif isen. Motif isen ini merupakan motif pengisian pada ruang kosong untuk kain batik tradisional. Selalunya lah, motif isen ini disusun pada bahagian latar belakang pola corak. Contoh motif isen seperti cicak-cicak, geringsing, sirapan, cantel dan sisik melik. Okey. Okey, jom kita kenali pada bahagian-bahagian kain batik ini. Okey, yang pertama ialah kepala kain. Okey, tengok sini . Ini adalah kepala kain. Ukuran biasanya kepala kain ini adalah 12 hingga 18 inci. Okey, biasa motif yang akan digunakan pada kepala kain ini ialah motif pucuk rebung atau bunga pokok. Okey, nampak tak? Ini adalah motif pucuk rebung. Ini adalah salah satu motif pucuk rebung. Okey, di tepi kepala kain pula kita akan panggil pengapit kepala kain. Nampak tak ni? Pengapit kepala kain. Nampak tak beza dia? Okey, ni dipanggil pengapit kepala kain. Motif ni biasa kita akan gunakan motif corak-corak yang kecil. Okey, yang ni pula adalah bahagian badan kain. Nampak tak? Ni adalah bahagian badan kain. Dan ni kita akan panggil gigi kain. Ini adalah gigi kain. Dan ini adalah kaki kain. Okey, ni kan? Nampak panjang ni? Bahagian ni.
dipanggil kaki kain. Okey, seterusnya kita pergi kepada jenis batik. Yang pertama ialah batik pelangi. Batik pelangi ialah batik yang tertua di negara kita. Batik ini diperkenalkan oleh Minah Pelangi dari Terengganu dan Haji Cik Su dari Kelantan. Okey, batik pelangi ni merupakan batik yang tidak menggunakan lilin. Salah satu teknik penghasilan corak batik pelangi adalah menggunakan teknik ikat celup. Ikat bercelup. Teknik ini memerlukan kreativiti semasa mengikat dan mencelup kain ke dalam pewarna. Jenis ikatan yang selalu digunakan ialah ialah simpulan, ikatan lipatan dan jahitan. Terdapat beberapa jenis pewarna yang boleh digunakan dalam proses ikat celup. Antaranya ialah Remazol dan Neptol. Pewarna Neptol tidak perlu melalui proses mematikan warna. Batik pelangi selalu digunakan untuk membuat baju, tudung dan selempang. Okey. Alat dan bahan yang biasa kita gunakan pada batik pelangi ialah satu benang, tali, guli, pisau, getah, berus, pewarna remazol, kain kapas, kain sutera setting dan sodium silikat. Yang kedua ialah batik canting atau batik lukis. Batik canting atau batik lukis ni mempunyai nilai komersial yang sangat tinggi. Batik lukis ni diminati oleh pengguna dan penggemar fashion kerana pemilihan dan penggunaan warna, jenis kain serta motifnya yang kreatif. Kombinasi tradisional dan kontemporari mempengaruhi perkembangan batik canting. Kaedah penghasilan batik ini adalah dengan menggunakan canting yang diisi dengan lilin cair untuk melakar corak atau motif di atas kain. Kemudian, lakaran ini akan diwarnakan mengikut kreativiti pembatik. Okey, bahan seperti dama ataupun dipanggil rosin perlu dimasukkan ke dalam campuran lilin untuk mengelakkan lilin daripada patah dan memudahkan proses mencanting. Minyak masak juga boleh ditambah ke dalam campuran lilin dan dama. Sukatannya adalah 500 gram lilin ditambah dengan 3 sudu minyak masak. Batik ini banyak digunakan untuk menghasilkan produk seperti selendang, skarf, tali leher dan sebagainya. Selain digunakan untuk menghasilkan pakaian, batik canting juga digunakan sebagai hiasan kelengkapan rumah seperti pelengkap hiasan dalaman yang cantik dan menarik. Okey, alat dan bahan untuk batik canting ialah yang pertama canting, berus, span, pemidang, pewarna remazol, damar, lilin parafin, kain kapas, kain sutera setting, soda ash dan sodium silikat. Yang ketiga, kita pergi pula kepada batik blok. Okey, batik blok ni dikenali juga sebagai batik cat atau batik terap. Batik blok dihasilkan menggunakan blok atau sarang. Pada awalnya, blok yang digunakan diperbuat daripada kayu dan hanya menggunakan warna hitam dengan latar belakang kain berwarna putih. Okey, kemudian penggunaan blok kayu bertukar kepada blok besi. Kini, blok dihasilkan lebih kemas, halus serta lebih tinggi nilai seninya. Proses ini memerlukan sekurang-kurangnya 3 warna dengan 3 buah blok yang berbeza. Pewarna yang digunakan seperti remazol dan neptol. Batik blok melibatkan penggunaan meja terap. Meja terap diperbuat daripada kayu atau logam dan diisi dengan span dan dialas dengan plastik. Kepingan span berfungsi untuk menyerap dan menakung air. Span perlu sentiasa basah dalam proses penyejukan dan pembekuan lilin semasa capan dilakukan. Hasil batik blok ini digunakan untuk membuat pakaian, perhiasan dan kelengkapan rumah. Okey, alat dan bahan yang biasa kita gunakan dalam batik blok ini ialah blok, berus, span, meja terap, nebeng, kuali lepeh, dapur, lilin parafin, damar, kain kapas, kain sutera setting, pewarna remazol, soda ash dan sodium silikat.
Yang terakhir ialah batik skrin. Batik skrin berbeza dengan batik yang lain kerana tidak menggunakan lilin panas. Batik ini menggunakan lilin sejuk dan skrin saring sutera untuk memindahkan motif pada kain. Motif atau corak yang disediakan dipindahkan daripada kertas ke skrin saring sutera secara pendedahan imej pada cahaya. Proses pemindahan motif ke atas kain menggunakan teknik terapan lilin sejuk. Lilin tersebut akan diratakan di atas skrin saring sutera yang diregangkan di atas pemidang. Penggunaan teknik cetakan saring sutera ini dapat menghasilkan imej yang sekata berulang kali. Batik skrin ini sangat digemari oleh pengusaha batik kerana proses penghasilannya yang mudah, menarik dan menjimatkan masa. Dalam proses batik skrin ini kita akan menggunakan berus, span, skrin saring sutera, seguji, span besar, emulsion cooler, kain kapas, kain sutera satin, foto emulsi, double glue, pewarna remazol, lilin sejuk, soda ash dan sodium silikat. Boleh faham tak semua? Okey, sekarang batik bukan hanya digunakan pada kain sarung. Berhasilan batik juga yang bercorak kontemporari dengan alat olahan motif semakin mendapat tempat di hati pengguna. Batik sekarang banyak digunakan sebagai hiasan untuk mencantikkan sesuatu ruang. Batik juga digunakan untuk pelbagai barangan domestik, fashion, pakaian dan aksesori diri. Contohnya adalah alas meja, sarung kusyen, beg, kasut, pakaian, cadar, selimut dan sarung bantal. Faham kan semua? Okey, sekarang dah faham kan jenis-jenis batik, motif batik, alat bahan batik dan proses cara nak buat tu kan? Dah faham kan semua? Okey, so sekarang Cikgu nak awak bahagikan kepada 8 kumpulan dan setiap kumpulan mempunyai 3 orang. Boleh? Cikgu bagi dalam masa 5 minit sahaja, okey? Awak bahagikan kepada 8 kumpulan. Okey. Okey, masing-masing sekarang berada dalam kumpulan masing-masing kan? Betul? Okey, sekarang Cikgu nak awak mencari satu idea atau kreativiti awak sendiri untuk proses penghasilan batik pelangi. Ingat lagi kan proses penghasilan batik pelangi tu macam mana? Alat dah faham dia? Okey, faham kan? Tadi yang Cikgu bagi tahu, teknik batik pelangi ni dia adalah memerlukan proses ikat dan celup. Betul kan? Ingat kan? Okey. Sekarang awak bincangkan dalam kumpulan masing-masing untuk secara kreativiti awak untuk mengikat kain nanti. Okey.
Okey semua. Dah kering kan awak punya mask tu? Best tak buat batik pelangi ni? Best kan? Okey. Sekarang cikgu nak wakil daripada seorang kumpulan kamu menceritakan pengalaman kamu sepanjang membuat batik pelangi ni. Sekarang cikgu nak wakil seorang daripada kumpulan kamu ke depan untuk menceritakan pengalaman sepanjang membuat batik pelangi ni. Boleh tak sama? Okey, boleh. Selepas perbentangan kamu semua, kamu boleh pusing mengikut kumpulan untuk melihat hasil daripada rakan-rakan kamu yang lain. Boleh kan? Okey. Okey, itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.